Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kursus CTU 101 Prinsip-Prinsip Asas Islam. Pada hari ini kita akan membincangkan topik 2 dengan tajuk Tasawur Islam yang mengkhususkan kepada keistimewaan Islam. Dari sudut bahasa, Islam bermaksud selamat, sejahtera, patuh dan menyerah diri. Manakala daripada sudut istilah, ianya bermaksud tunduk dan patuh serta menyerah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengakui kebesaran dan keagungannya. Apa pula yang dimaksudkan dengan Islam sebagai ad-din? Islam sebagai ad-din bermaksud Islam adalah agama yang mengatur cara hidup manusia yang lengkap dan juga sempurna. Cara hidup ini merangkumi akidah, syariat, ibadat dan akhlak. Jadi, secara kesimpulannya, Islam sebagai ad-din di sini bermaksud Islam adalah cara hidup. Agama Islam mempunyai beberapa ciri-ciri keunggulan, antaranya ialah Islam merupakan agama terakhir yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Yang kedua, Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh yang merangkumi aktiviti di dunia dan juga perkara-perkara di hari akhirat nanti. Selain itu, Islam merupakan agama yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia sama ada ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Agama Islam juga menekankan hubungan sejagat iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Terdapat beberapa keistimewaan agama Islam. Yang pertama adalah syumul, kemudian universal, wasatiyah dan lain-lain. Keistimewaan Islam yang pertama adalah Rabbaniyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Rabbaniyah? Dari sudut bahasa, Rabbaniyah bermaksud ketuhanan. Dari sudut istilah pula, ia bermaksud hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam di mana ianya bersumberkan kepada wahyu Allah SWT, yakni Al-Quran dan juga Al-Hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini bahawa setiap perkara yang terdapat dalam ajaran Islam itu adalah datang daripada Allah SWT. Apakah prinsip Rabbaniyah? Terdapat 4 prinsip Rabbaniyah. Yang pertama adalah Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. Islam bukanlah agama ciptaan manusia kerana ia berdasarkan kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia agar menjadi panduan di dalam kehidupan. Prinsip Rabbaniyah yang kedua adalah Islam sebenarnya merupakan satu pegangan yang jitu dan bersih daripada sebarang kekurangan, kejahilan dan dorongan hawa nafsu manusia. Agama Islam memiliki sifat kesempurnaan disebabkan oleh ianya datang daripada Allah SWT, bukan datang daripada hasil pemikiran manusia. Prinsip Rabbaniyah yang ketiga adalah Islam dan seluruh makhluk merupakan hak Allah SWT. Ini kerana
Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pemilik dan pencipta kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik manusia sebagai khalifah, yakni wakil Allah di muka bumi ini dengan tujuan memakmurkan, menguruskan, membangunkan alam ini berdasarkan kepada tuntutan syariat Islam. Prinsip yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi peraturan hidup. Manusia ini sebenarnya mereka mempunyai tingkah laku dan juga keinginan di dalam diri masing-masing. Jadi, untuk mengawal tingkah laku dan keinginan ini, kita perlukan kepada agama supaya agama ini dapat membentuk, memimpin dan menjadi panduan kepada umat manusia agar mereka dapat bertingkah laku dengan berdasarkan kepada ajaran Islam. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah untuk memastikan manusia berjaya mencapai al-falah, yakni kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Al-falah itu kita maksudkan sebagai kejayaan. Kita tak nak berjaya di dunia sahaja, ada duit yang banyak, ada harta yang banyak. Namun yang kita inginkan juga adalah kejayaan di hari akhirat. Ianya perlu seimbang. Agama Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat rabbaniyah. Antara ciri-cirinya adalah agama Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kita dapat lihat bahawa agama Islam itu mempunyai kitab suci, yakni Al-Quran, di mana ia menghimpunkan semua wahyu Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat digunakan sebagai panduan bagi kehidupan manusia yang beragama Islam. Ciri yang seterusnya adalah agama Islam ini bersifat mutlak dan juga universal. Agama Islam tidak dibataskan kepada bangsa tertentu atau kaum tertentu atau negara tertentu, tetapi agama Islam adalah milik semua manusia. Ciri seterusnya yang menunjukkan agama Islam merupakan agama rabbaniyah adalah prinsip ketuhanan dalam Islam adalah amat jelas. Ianya tidak disusun oleh manusia. Kalau kita lihat di dalam ajaran agama Islam, walaupun kita berbeza budaya, berbeza negara, berbeza keturunan, namun tauhid ataupun akidah kita adalah satu, yakni kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya adalah nilai ajaran Islam amat sesuai dengan sifat kemanusiaan sejagat, di mana agama Islam amat mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, tiada unsur penindasan, ada kelonggaran, ada keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Dan yang seterusnya adalah perkara gaib dalam Islam ini mudah dipahami dan diakui kebenarannya oleh akal manusia yang waras. Contoh perkara gaib dalam Islam adalah tentang syurga, neraka, alam barzah, kehidupan selepas dibangkitkan semula, yakni di padang mahsyar. Perkara ini boleh diterima oleh manusia. Walaupun manusia belum dapat melihat ataupun walaupun manusia tidak dapat melihat situasi tersebut, namun secara logik akalnya manusia boleh menerima perkara tersebut dan memahaminya dengan mudah kerana di dalam Al-Quran Allah telah menceritakan tentang syurga, neraka, malaikat dan sebagainya. Ciri yang terakhir yang menunjukkan Islam yang merupakan agama rabbaniyah adalah ajaran Islam kekal dan lengkap dalam semua segi kehidupan manusia dan ianya kekal relevan sepanjang zaman. Walaupun zaman kita berubah, namun isi kandungan Al-Quran dan intipati ajaran Islam itu bertepatan dan bersesuaian. Ianya tidak ketinggalan zaman dan ianya merangkumi seluruh kehidupan aspek manusia, sama ada dalam bidang ekonomi, sosial, politik, perundangan dan sebagainya. Oleh itu, kita dapat simpulkan di sini bahawa agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Agama ciptaan Allah yang dikurniakan kepada umat Islam
Jadi, sewajarnya kita sebagai umat Islam hendaklah mematuhi semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan semua larangannya agar kita terpilih menjadi orang-orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sekarang kita akan melihat kepada keistimewaan yang kedua, yakni syumul. Syumul dapat diertikan sebagai menyeluruh, di mana syariat Islam ini kalau kita lihat, ianya lengkap merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, memenuhi segala kepentingan mereka sama ada dalam bentuk daruriyah, hajiyah dan juga tahsiniyat. Selain daripada itu, ajaran agama Islam juga menyusun dan mengatur hubungan manusia dalam segenap rangkaian, sama ada hubungan manusia dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia sesama manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam sekeliling mereka. Manakala bagi ajaran ciptaan manusia, ianya tidak memiliki ciri-ciri ini, kerana agama tersebut tidak menentukan peraturan yang bersangkutan dengan akidah, ibadat, akhlak dan tidak menghubungkan agama dalam konteks kehidupan, politik, ekonomi, sosial, sains dan teknologi, di mana mereka meletakkan pemisahan di antara aktiviti yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dengan aspek keagamaan. Tetapi tidak bagi agama Islam. Agama Islam menjadikan agama itu sebagai asas kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Kita lihat contoh syumul di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek keilmuan, di mana umat Islam diwajibkan untuk mempelajari ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah untuk kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Islam bukan sahaja menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu, tetapi yang paling penting adalah mengamalkan ilmu yang telah mereka perolehi. Contoh aspek syumul yang kedua adalah daripada sudut ekonomi, di mana umat Islam diberi kebebasan untuk mencari harta, memiliki harta, tetapi dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, jual beli yang tidak mengandungi unsur riba. Contoh lain adalah sewaan. Manakala contoh lain dalam ekonomi adalah seperti urusan pelaburan yang menggunakan kontrak-kontrak seperti mudharabah, yakni perkongsian untung, ataupun musyarakah, iaitu perkongsian untung rugi. Kita lihat contoh syumuliyah yang ketiga, yakni dalam aspek ibadat. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadat khusus ataupun kita diwajibkan untuk menunaikan solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada klasifikasi ibadah, terdapat dua klasifikasi, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Yang seterusnya adalah kita pergi kepada prinsip-prinsip syumuliyah. Di dalam syumul ini perlu adanya konsep kesempurnaan itu. Tetapi kesempurnaan itu bukan menjadi hak milik manusia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kesempurnaan. Yang kedua adalah semua makhluk yang hidup di dunia ini, mereka terikat dengan masa, tempat dan juga ruang yang tertentu. Dan prinsip yang ketiga adalah Al-Quran menjadi sumber utama kepada manusia, di mana Al-Quran itu mengandungi semua aspek kehidupan yang boleh menjadi panduan kepada umat Islam. Di samping Al-Quran, kita juga boleh merujuk kepada sumber yang seterusnya, yakni Al-Hadis,
yang menjadi pelengkap dan juga menghuraikan dengan lebih terperinci mengenai intipati kandungan Al-Quran. Keistimewaan Islam yang ketiga adalah alamiah. Alamiah bermaksud Islam merupakan agama yang universal, yakni tidak terikat dengan masa, tempat dan juga ruang. Malahan agama Islam ini sesuai untuk semua manusia tanpa mengira bangsa dan tidak terbatas pada kawasan yang tertentu sahaja. Aspek alamiah ini merangkumi 3 bidang utama, yakni syariah, akhlak dan akidah. Syariah merujuk kepada sistem perundangan Islam, akhlak pula merujuk kepada tingkah laku umat Islam yang berasaskan kepada ajaran syariat Islam, dan yang ketiga adalah akidah, yakni kepercayaan dan pegangan seseorang Muslim. Sebenarnya, semua manusia tanpa mengira bahasa, warna kulit, bangsa dan keturunan mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka mempunyai tahap ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud semakin tinggi ketakwaan kita, maka semakin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini disebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya yang terlebih mulia dari kalangan kamu ialah mereka yang paling bertakwa. Walaupun seseorang itu miskin dari sudut harta, tetapi kalaulah ketakwaannya paling tinggi kepada Allah, beliau patuh kepada semua perintah Allah dan beliau juga patuh untuk meninggalkan semua larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka kedudukan beliau adalah lebih baik di sisi Allah SWT. Manifestasi kesejahteraan Islam ini bukan sahaja meliputi sesama manusia, malahan ia merangkumi hubungan di antara manusia dengan alam sekitar, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Dan ini menunjukkan bahawa agama Islam ini bersifat universal, tidak hanya mengkhususkan kepada hubungan di antara manusia dengan Allah SWT. Namun pada masa yang sama, manusia masih juga perlu menjaga hubungan dengan manusia dan juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Perkara ini telah dinyatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berfirman dengan maksudnya, dan tidaklah kami utuskan engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai membawa rahmat ke seluruh alam ataupun rahmatan lil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Keistimewaan agama Islam yang keempat ialah praktikal. Ajaran agama Islam ini sebenarnya amat bersesuaian dan mudah dilaksanakan oleh semua umat Islam. Dalam menetapkan sesuatu hukum atau peraturan, Islam sentiasa mengambil kira realiti semasa, setempat dan juga adat yang diamalkan. Sebagai contoh, jika sesuatu masyarakat telah mengamalkan sesuatu adat atau budaya tertentu dalam menjalankan aktiviti ekonomi atau perniagaan, dan adat itu pula tidak memberikan sebarang keburukan serta tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ianya diiktiraf dan diterima dalam Islam. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam suasana hari ini, ramai di antara pembeli lebih gemar membeli barangan secara atas talian. Apabila kaedah ini digunakan, pembeli tidak berjumpa dengan penjual, namun urusan jual beli, akad jual beli tersebut dilakukan secara atas talian tanpa bersua muka. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang aktiviti jual beli ini dihalalkan
di dalam Islam, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Setelah kita melihat kepada adat ataupun suasana aktiviti ekonomi pada hari ini yang menggunakan pembelian di atas talian, maka kita akan dapat menyimpulkan bahawa aktiviti jual beli itu dibenarkan oleh syariat Islam. Selain daripada itu, praktikal ini juga kita dapat melihat kepada ibadat di dalam syariat Islam. Sebagaimana kita tahu, apabila seseorang yang beragama Islam itu hendak melaksanakan ibadah, tetapi ada halangan yang tertentu, contohnya seperti sakit, musafir, mengandung, maka ajaran agama Islam telah menetapkan bahawa golongan ini diberikan keringanan ataupun rukhsah. Okey, sebagai contoh, sekiranya kita bermusafir, maka kita boleh melaksanakan solat kita itu secara jamak dan juga qasar. Contoh lain adalah bagi ibu yang mengandung dan dikhawatiri sekiranya mereka meneruskan puasa, boleh menjejaskan kandungan dan perkara ini telah disahkan oleh doktor, maka ibu yang hamil tersebut boleh menggantikan puasanya pada hari yang lain ataupun menghadakkan puasa yang ditinggalkan tersebut. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa ajaran agama Islam itu praktikal. Okay? Ia tidak membebankan, malah ia memudahkan umatnya untuk melaksanakan semua ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasatiyah atau sikap bersederhana merupakan salah satu daripada ajaran yang diterapkan oleh Islam kepada semua umatnya. Wasatiyah bermaksud tidak terlalu melampau dan tidak juga terlalu mengambil mudah akan sesuatu perkara atau urusan. Wasatiyah merupakan cara yang adil dan pilihan hidup yang mengelakkan keterlaluan. Wasatiyah dari sudut pegangan bermaksud tidak melampaui dalam urusan kerohanian dan tidak pula melampaui dari sudut kebendaan. Sebaliknya, mengikut pertengahan antara tuntutan kerohanian dan tuntutan kebendaan. Wasatiyah dari sudut pandangan bermaksud sentiasa berusaha untuk mencari pandangan yang terbaik. Bagi mereka, hikmah adalah perkara yang tersembunyi bagi orang-orang yang beriman. Mereka berhak memperolehinya jika mereka jumpa. Wasatiyah dari sudut hubungan pula bermaksud tidak mencairkan jati diri dan tidak pula menyusahkan jemaah yang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 110. Dan janganlah kamu meninggikan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Maksudnya, janganlah kamu membaca ayat Al-Quran dalam solat terlalu kuat atau terlalu perlahan, tetapi cukuplah sekadar dapat didengar oleh makmum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan unsur kesederhanaan, yakni wasatiyah yang Allah terapkan untuk hamba-Nya. Dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, permudahkanlah, janganlah memberat-beratkan, tenangkanlah, janganlah meliarkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pertengahan
antara melampau dan mengambil ringan. Itulah kesederhanaan, yakni wasatiyah yang diterapkan dalam Islam. Bukti wasatiyah dalam Islam. Yang pertama adalah larangan melampaui batas. Islam mengajar umatnya untuk istiqamah dan melakukan amal ibadat secara berterusan meskipun sedikit. Baginda Rasulullah SAW mengerjakan ibadahnya secara bersungguh-sungguh dan tidak mengabaikan aktiviti hariannya. Ini bermakna kehidupan seharian dan ibadah perlulah seimbang. Misalnya solat Jumaat. Allah mengizinkan hamba-Nya untuk berjual beli dan berurusan sebelum solat Jumaat. Namun, tak kala azan berkumandang, mereka perlulah segera menunaikan solat dan khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala urusan jual beli dan segala urusan dunia. Yang kedua adalah larangan berlebihan. Sikap melebih-lebihkan malah juga meringan-ringankan sesuatu perkara, kedua-duanya bukan dari konsep wasatiyah yang diterapkan dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan celaan terhadap kelakuan para sahabat yang cuba melebih-lebihkan amalan dan ibadah mereka sehingga sanggup berjanji tidak mahu berkahwin, akan melakukan solat malam tanpa rehat, berpuasa setiap hari, nyata keterlaluan dan menyerupai ibadah rahib kaum Nasrani. Baginda Rasulullah SAW menegaskan bahawa meskipun baginda merupakan manusia yang paling bertakwa, namun baginda tetap berkahwin dan melakukan solat sunat waktu malam, dan baginda tetap merehatkan badan dengan tidur, berpuasa pada waktu siang dan berbuka pada waktu malam, sama seperti manusia lain. Yang ketiga adalah tiada unsur pembaziran. Pembaziran sememangnya dilarang dalam Islam, dalam apa jua bentuk. Wasatiyah di dalam aspek pembaziran adalah sebagai satu sistem kawalan disiplin kepada umatnya dan saranan agar bersederhana supaya dapat menghindari kemudaratan yang menanti. Contohnya, sifat boros dikawal Islam dengan berjimat cermat. Sifat malas dikawal Islam dengan rajin. Sifat marah dikawal Islam dengan kesabaran. Inilah seruan kesederhanaan yang ditunjukkan dalam Islam. Yang keempat adalah keringanan dalam beragama. Urusan agama sebenarnya mudah. Islam tidak akan memberati umatnya kecuali telah dikaji sesuai dengan kemampuan mereka. Kesusahan yang dirasakan dalam hal-hal agama telah diseimbangkan Islam dengan rukhsah yang bersifat wasatiyah, lagi memudahkan. Kemudahan ini boleh didapati dengan banyak cara. Contohnya berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan wajib hukumnya bagi mukallaf. Namun, boleh menjadi rukhsah untuk orang yang sakit atau dalam musafir untuk menggantikannya pada hari yang lain. Dengan kemudahan yang disediakan dalam Islam, akan membuatkan umatnya berasa tenang, aman dalam beribadah dan tidak akan membuatkan mereka mengelak dan melarikan diri daripada urusan-urusan agama. Dan apabila Islam memiliki unsur wasatiyah. Yang pertama, mampu menyatukan umat Islam dan membentuk masyarakat yang harmoni. Peratusan penduduk di Malaysia yang beragama Islam adalah jauh lebih tinggi berbanding agama yang lain. Oleh itu, sekiranya umat Islam benar-benar menghayati dan mendalami konsep wasatiyah, ianya mampu mewujudkan suasana yang harmoni dalam ummah. Wasatiyah akan menjadi asas yang kuat dan mekanisme yang kukuh dalam mewujudkan persefahaman antara agama dan budaya yang berlainan. Umat Islam juga mampu menjadi lebih kuat dan berupaya menangani cabaran semasa yang mendatang jika benar mereka fahami tentang konsep wasatiyah dalam Islam. Seterusnya, yang kedua, mampu membentuk pendekatan ideal dalam akidah Islam. Kekuatan akidah menjadi sumber inspirasi kepada kehidupan Muslim dan juga memberi peranan kepada akal dalam mengukuhkan agama dan akidah. Pendekatan wasatiyah merupakan manhaj yang terbaik. Tidak menolak secara bulat-bulat, beriman dengan penuh keyakinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan wasatiyah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar, serta mengutamakan apa yang lebih utama.